Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, itu Taurat dan Injil. Mereka hendak berhakim kepada Taghut. Taghut ni pelampauan, zalim. Padahal mereka telah diperintah mengingkari Taghut itu. Dan sebenarnya syaitan yang menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Ceritanya ayat berkait dengan ayat lepas. Ayat-ayat sebelum ni menceritakan sikap yang mesti dimiliki oleh orang-orang yang beriman, di berhukum dengan adil, menyampaikan amanah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri. Itu sikap orang-orang yang beriman. Pada ayat ni dia menguraikan sifat yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Dia bertolak belakang. Kalau yang orang beriman tu taat pada Allah dan Rasul, kalau dia cakap aja katanya beriman, tapi bila berhukum dia akan cari yang lain. Itulah cerita latar belakang ayat ni, supaya ada konteks dia dengan ayat sebelum. Dan tuan-tuan, biasa Al-Quran ni memang macam tu. Ayat sebelum, ayat sesudah, ayat yang akan datang dia akan bertali arus, dia ada hubung kain. Jadi cerita tu tak putus. Kata Ibnu Katsir, alam, adakah tidak? Ayat tadi, alam tara, adakah tidak kau melihat? Adakah tidak tu ditafsirkan sebagai ingkar. Allah Ta'ala mengingkari. Itu namanya. Adakah tidak kau buat macam ni, macam ni? Adakah tidak kau nampak? Jadi dia mengingkari. Isi yang diingkari itu, atau orang yang diingkari itu adalah orang yang mendakwa. Mendakwa dia beriman dengan apa yang Allah turunkan, itu Al-Quran. Beriman dengan Rasul, mendakwa dia. Dan Nabi-Nabi sebelumnya dia menyangka dia beriman macam itu. Tapi bersamaan dengan keadaan dia mendakwa dia beriman tu, dia tak nak bertahqiq, menjadikan Al-Quran, menjadikan Allah, Rasul dan Taurat, Injil menjadi sumber hukum dia. Dia nak mengelak lah, dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan lah. Jadi dia merujuk pada selain Allah dan Rasul. Itu yang tak nak. Jadi mudah-mudahan bila kita baca ni, kita boleh ucapkanlah kepada diri kita, supaya bila kita beriman kepada Allah dan Rasul, maka apa dia, konsekuensi daripada itu, kita mesti ikut Quran dan Sunnah. Kita dia macam ni. Diriwayatkan daripada Sya'bi dalam tafsir Qurtubi, dikatakan ada seorang lelaki dari kalangan orang munafik dengan orang Yahudi. Nah, itu punca ayat ni turunlah. Ni orang munafik, dia kata dia beriman lah. Ada seorang lagi Yahudi, berkelahi dua orang ni dalam satu kes. Yahudi ni mengajak orang munafik ni supaya bertahkim, berhukum kepada Nabi SAW. Orang Yahudi ni tahu Nabi ni tidak makan rasuah, dia akan berhukum dengan yang sebenar. Maka dia ajaklah orang munafik ni yang mengatakan beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW ni, jom kita pergi kepada Nabi.
Tapi orang munafik ni tak nak. Dia ajak kepada hakim yang lain, sebab dia tahu hakim yang lain tu boleh dia rasuah. Jadi dia beriman tapi dia menafikan. Bila nak berhukum tu, dia pilih orang. Maka dia orang akhirnya pergi kepada seorang ahli ahli tempat sembahan dia orang lah, untuk bomoh dia orang, ustaz dia orang lah yang tak ada kena-mengena dengan agama Islam. Turunlah ayat. Ada satu lagi riwayat daripada Ibn Abbas macam tu juga, ya. Akhirnya mereka, nama dia Bashar, ya, orang Yahudi ni nama dia, orang munafik ni nama dia Bashar. Jadi seorang Yahudi nama Bashar ni berkelahi. Dia pergi kepada Nabi Muhammad SAW macam tadi juga, tapi si Bashar ni, yang munafik ni, dia tak nak. Dia nak pergi kepada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni orang kuat Yahudi lah, ya. Dan itulah yang dikatakan nanti Tauhud dalam ayat tu. Mereka nak bertahkid kepada Tauhud. Jadi Tauhud tu salah satunya dikatakan ahli tafsir adalah Ka'ab bin Ashraf. Tauhud ni terlampau, ya. Nanti kita bahas sikit, ya. Maka orang Yahudi tak nak. Dia nak kepada Rasul SAW, pada Ka'ab bin Ahbar ni. Dia tak nak hukum sama tu, sebab dia tahu Ka'ab bin Ahbar ni, dia walaupun dia kata ustaz dalam pihak Yahudi tu, dia juga makan rasuah juga. Dan nampak macam tu, munafik ni tak nak, maka dia paksa juga datang kepada Rasulullah SAW. Rasul SAW jatuhkan hukuman bahawa yang berhak atas kes ni, yang menang atas kes ni adalah orang Yahudi. Dia orang keluar. Lepas keluar dia tak nak. Aku tak reda dengan apa yang dihukumkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka pergi kepada Abu Bakar pula. Abu Bakar pun macam tu juga, menangkan kes tu untuk Yahudi, kalah orang munafik ni, ya. Akhirnya pergilah kepada Umar pula, ya. Dia sampai kepada Umar, dia cerita, Yahudi cerita, kami tu dah pergi kepada Rasulullah Muhammad, ya. Kami dah pergi kepada Muhammad, jatuh dah hukuman macam ni, tapi dia tak nak pergi kami ke Abu Bakar. Dah juga diputuskan kes, tapi dia tak reda juga, maka kami datang kepada engkau. Jadi Umar kata, oh macam tu, dia ni macam tu pakai. Maka Umar pun tunggu kejap. Umar pun masuk dalam rumah dia. Dia ambil pedang, dia pukulkan kepada munafik. Barulah dia sadar, kobat nak dikebas dengan pedang. Aku macam ni lah, kalau aku menghukumkan kepada orang yang tak reda dengan Allah dan Rasulnya, maka aku akan hukum dengan pedang. Habis, larilah Yahudi, turunlah ayat, ya. Sehingga Rasulullah SAW kata, Antal Faruq, engkaulah wahai Umar Faruq. Faruq ni artinya membezakan mana yang hak, mana yang batil. Asalnya farqa, memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Kemudian turunlah Jibril, ya. Masa itu turunlah Jibril, katakannya sesungguhnya Umar ini pembeza antara yang hak dan yang batil. Maka dinamakanlah, sejak itu dinamakan Umar itu Al-Faruq. Jadi ayat ini mengajak Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin juga lah, kita lah, termasuk zaman sekarang ini, kita mesti sungguh-sungguh memperhatikan sampai sebatas akhir yang mungkin. Bila ada jumpa keadaan orang yang munafik. So orang munafik ni dia dalam dua muka kan. Dia agak payah sikit. Dan kita
Kita bila kita dengar cerita ni, jangan pula kita jadi macam ni pula. Maka Allah Ta'ala kata, apakah engkau wahai Muhammad alam tara, tidak melihat? Apakah engkau tak melihat ya Muhammad dan umat-umatnya lah, kita sekarang ni lah, kepada orang yang mengaku allazina yaz'umuna, yang mereka yaz'um, menyangka-nyangka, mengaku-ngaku, mendakwa bahawa dia beriman dengan apa yang diturunkan kepada Allah dan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Jadi alam tara itu mengandung makna keheranan sebenarnya. Kalau yang dalam apa tadi itu, dalam tafsir Ibnu Katsir tadi, mengingkari. Jadi keheranan dan kesihan pun juga ada setengah ahli tafsir kata kesihan dengan orang yang macam ni. Jadi alam tara, tidakkah engkau melihat? Maknanya rahasia dia menipu tu dah diketahui. Jadi kita tak usah bermain-main lah. Kalau nak beriman betul-betul. Kita ni ialah tidak sampai iman yang kufur macam ni. Tapi kadang-kadang perangai kita ada juga kadang-kadang kalau dua muka ni kan. Bila kita masjid, kita sahabat-sahabat, kita jadi orang elok, orang soleh. Tapi bila kita seorang-seorang, bila kita dengan kawan kita yang lain pula, bukan kaki masjid, ada lain macam. Bila kita sembahyang, kita Masya Allah khusyuk. Tapi bila kita di luar sembahyang, kita langgar sama peraturan Tuhan. Seakan-akan sembahyang tu hanya ibadat tu atau tunduk pada Allah Ta'ala tu hanya di masjid je. Tapi bila di pasar, bila bab perniagaan, kita selamba je makan riba. Selamba kadang-kadang berbohong, menipu dalam berniaga, cari untung yang tak betul, sebabkan dunia tadi kan. Jadi tuan-tuan, perkara ni kadang-kadang berlaku sama kita. Jadi kita mendakwa kita beriman. Jadi jangan macam itulah. Kita ubahlah perangai kita supaya kita ni soleh luar dalam, masa beramai dan masa bersendirian. Itulah yang dikatakan ayat tu, alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Apakah kamu tidak melihat wahai Muhammad? Ini suruh melihat dah ni. Tak nampak ke? Tak lihat dengan mata atau dengan mata hati, maknanya tak berfikir. Kamu dengan orang yang macam ni, perangai ni. Perangai ni macam mana? Mereka menyangka bahawa mereka beriman, tapi bila rujuk kepada rujukan agama kita, iaitu Al-Quran dan Sunnah, dia tak nak. Dia lebih kepada nak yang lain. Makanya kalimat tu, alam tara ilal ladzina yaz'umuna. Za'am ni menyangka, mendakwa, tapi di belakang dia tipu, berpura-pura lah. Makanya saya tengok dalam kitab tafsir An-Nabulsi, Az-za'am tu maqiyatul kadhib. Bila kalimat za'am ni, menyangka-nyangka ni, mendakwa dia beriman, dia adalah suatu alat atau kenderaan untuk berdusta. Nyangka, mendakwa lah, bahasa kita mendakwa lah. Buat dakwaan dia beriman. Jadi Allah Ta'ala lukiskan ayat tu dengan yaz'umuna. Maksudnya mereka sebenarnya tidak beriman, mereka menipu. Jadi kalau dia mendakwa diri dia beriman, maknanya tidaklah. Bahasa kita mendakwa lah pun. Ada seorang mendakwa diri dia beriman. Bila dengan kata mendakwa tu, maknanya dia tak beriman, dia munafik lah.
Jadi kalimat yaz'umu tu yang dikatakan Allah Ta'ala itu menunjukkan yang orang Bashar tadi itu dia adalah tidak betul, dia berdusta. Dan itulah sebenarnya, kata Nabi Siti, itulah sebenarnya orang munafik. Ya, macam mana pun, kan dia lah dia tidak munafik. Dia kata dia beriman. Malahan mungkin dia kata aku lebih beriman daripada kau. Tak ada orang munafik mengaku dia munafik. Dia kata tentu beriman. Nah ini perangai Thailand sebenarnya. Hati-hatilah kita. Ya. Mustahil orang yang munafik itu mengaku dia tak beriman. Itulah sebenarnya tuan-tuan kita ni kalau tanda ulama-ulama kata tanda orang beriman tu dia tidak menyangka dia tu beriman. Berbeza dengan orang munafik. Orang munafik mendakwa dia beriman. Jadi kalau orang yang beriman sebenarnya dia tidak mengatakan aku adalah beriman, akulah orang soleh. Dia tak cakap macam tu. Ada seorang apa ni kata, seorang tabi'in namanya Ibnu Abi Mulaikah. Dia ada dicatat dalam Bukhari, nama dia dalam Sahih Bukhari. Dia kata, aku jumpa 30 orang sahabat. Dia tak jumpa pada Nabi SAW. Dia dikatakan lahir pada zaman Ali. Ada kata sebelum tu lagi, zaman Osman lagi. Dia kata aku jumpa 30 orang sahabat. Semua mereka menakuti diri dia munafik. Sahabat dia takut diri dia tu munafik. Aku pernah diriwayatkan kan, Umar bin Al-Khattab, bila dia dengar seorang sahabat Huzaifah Al-Yaman, Ibn Al-Yaman, Huzaifah ni dia seorang sahabat yang dipercayakan Nabi SAW menyimpan rahasia senarai orang-orang munafik. Huzaifah, bila Umar tahu Huzaifah ni macam tu, dia cari Huzaifah, pergi ke rumah, tak jumpa, besok datang lagi. Apa yang dia tanya? Wahai Huzaifah, adakah nama tu dalam senarai orang munafik? Umar radhiyallahu anhu. Jadi kita ni macam tu lah. Kalau kita beriman, jangan kita anggap ni kita dah bersih, kita lebih hebat dari orang. Lebih parah lagi, kita kata orang lain pula yang munafik, atau kita kata orang lain pula kafir. Ada kan? Biasa kita tengok dalam internet, ustaz sama ustaz ni berdepan. Ustaz sama ustaz, sekolah tu siapa? Dia cuma macam ni, itu kafir. Ustaz mengkafirkan ustaz. Yang betul dia seorang. Ini na'udzubillah lah dari perangai macam ni. Biarlah dia orang tu, biarlah dia berkelahi macam tu. Ya. Bersama ustaz tu, sama-sama doktor. Ya. Jadi kita tiru perangai Umar. Kita tuhmah diri kita ni. Aku ni takut. Aku ni belum lagi beriman yang betul. Ya. Jadi yang macam itulah tuan-tuan, 30 orang sahabat, termasuk diantaranya adalah Umar radhiyallahu anhu, masih merasa diri itu tak perfect, betul-betul beriman. Ya. Jadi eloknya macam itulah. Ya, kita ni jangan confident belakang. Ya, maka kata Nabul Sin, alamat orang mukmin itu dia hendaklah masih mentuhmah diri dia tu, belum lagi puas dengan keimanan, masih menyangka diri dia ni munafik guys. Lain depan orang, lain belakang kan. Bila kita sembahyang di masjid, lain dengan sembahyang kita di rumah. Itu bahaya tu. Makanya ada hadis dia kan, siapa yang
tawadhu, Allah akan angkat diri. Tapi siapa yang berbangga, Allah akan rendahkan diri. Jadi marilah kita sama-sama ambil perangai ini, iaitu kita tetap rendahkan diri. Kita tetap mengatakan belum perfect sangat. Dan jangan kita menyangka kita ni yang lebih dari orang sehingga kita tuhmah orang munafik, lagi murtad. Ini perangai memang tak elok lah. Bagaimana dulu pernah kita surah Nisa 49 tu, balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlim wa la yuzlamuna fatila. Sungguh Allah lah yang boleh membersihkan siapa yang dia kehendaki. Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Allah ampun. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum. Pakai alam lah. Adakah tidak? Maknanya Allah mengingkari sifat orang yang yuzakkuna anfusahum, bersihkan diri. Macam orang-orang Israel, orang-orang Bani Israel gitu, yang mengatakan kami ni kalau masuk neraka tak lama pun, sebab kami ni anak-anak Allah. Mereka menyangka macam tu. Bila kita bahas gitu, jadi kita pun macam tu lah. Jangan saya ni orang masjid, ya kan, ikut sana ikut sini kau tak apa, masjid pun tak apa nak. Kalimat ni jangan buat keluar. Kalau boleh kita bimbinglah orang tu ke masjid. Jangan dengan kerapnya kita ke masjid menganggap kita ni bersih, dan orang yang tak ke masjid tu kita tuhmah macam-macam. Tapi sebaiknya jom kita pergi masjid. Sehingga pernah dikatakan kepada orang alim, macam mana kalau ada orang tak sembahyang, macam mana nak buat mengaji? Maka orang alim ni dikatakan Hasan Basri lah, bimbing tangannya, bawa dia ke masjid. Macam tu hukum ni. Ambil tangannya, bawa ke masjid. Bukan dikata macam-macam, kan ni tak sembahyang kau masuk neraka. Kalau tu, jom kita ke masjid, kita nak ke surga. Ya, mari kita ke masjid, kita nak pergi ke surga. Dikatakan dia kau tak sembahyang ke masuk neraka, yang macam dia dah ada kad VIP lah ya, di surga. Mungkin dia dah dapatkan tu, dia berani cakap. Tapi kalau belum dapat, jangan berani cakap. Itu namanya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Ya, membersihkan jiwa ni, membersihkan diri sendiri tak boleh. Ya, Allah lah yang boleh menilai siapa yang bersih sebenarnya. Ya. Cuman dalam kitab tafsir Nabulsi ni dia tanya, mengapa orang munafik selalu menyangka dia beriman? Mengapa orang macam? Masuklah kita tanya diri kita. Sebab orang munafik ni dia nak mencari hasil dengan cakap dia beriman tu. Dia mencari hasil, jadi ada masukan untuk dia. Sebab orang ramai di Madinah kan, orang beriman dah ramai, sahabat orang Islam dah ramai. Beza dengan di Makkah dulu, orang Islam sikit. Jadi orang kafir itu berani lagi. Bila dah di Madinah, orang Islam dah ramai. Jadi dia nak katakan kafir tu, tak nak beriman, takut. Buat kalam dia supaya dia boleh ambil dua hasil, dua masukan. Pada orang beriman dia kata beriman, apalah dia apa yang dapat sama orang beriman. Tapi bila di belakang dia dengan kekufuran dia. Jadi kita hati-hatilah diri kita. Bila jumpa sama kawan-kawan masjid, kita dapatlah hak masjid, orang tidak zakat, orang tidak kurban. Tapi bila di luar, kita dapat juga dengan orang-orang jahat, orang yang tak beriman. Na'udzubillah daripada perangai macam. Jadi itulah sebenarnya matlamat orang yang munafik. Dia boleh dapat dua keuntungan daripada dua posisi itu. Kemudian ayat itu lagi,
kata annahum amanu bima unzila ilaika. Mereka mendakwa, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepada engkau ya Muhammad. Yang basar tadi lah. Tapi ada lagi di situ kata wa ma unzila min qablik. Dan dia mendakwa juga apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau, itu Taurat dan Injil. Mengapa? Sebab Bashar ni asal dia orang Yahudi juga. Dia tak berani, dia kata tak nak beriman. Jadi Bashar ni asal dia Yahudi juga. Maka dia juga mengaku beriman dengan kitab Taurat dan Injil. Maka ayat tu dikatakan wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum engkau. Itulah dakwaan mereka, mereka beriman. Tapi bila disuruh nak dibuktikan, ini tindakan dia. Kalau beriman tu dia ada tindak balas, ada perbuatan nyata dia. Apa dia? Iaitu bila disuruh bertahkim, membuat keputusan hukum kepada Nabi Muhammad SAW pada Al-Quran, dia tak mau. Itulah dia kata yuriduna an yatahakamu ila tauhid. Itu bukti dia munafik. Mereka orang-orang yang menyangka beriman tadi, padahal mereka tak beriman. Sebab bukti dia, mereka nak bertahkim kepada tauhid. Dia tak nak kepada Nabi Muhammad SAW. Cepat dia macam kes Bashar dengan Yahudi tadi. Jadi dia memilih yang lain. Jadi tauhid ni mana Tauriyah. Tauriyah ni melampau. Melampau daripada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata tauhid tu digunakan dalam ni menunjukkan segala macam kebatilan, baik dalam bentuk sembahan berhala, idea-idea sesat, manusia-manusia derhaka, atau siapapun yang mengajak kepada kesesatan. Itulah disimpulkan yang tauhid ni. Jadi apa saja yang berkenaan dengan tauhid, dengan apa, lari daripada hukum Allah Ta'ala, maka dikatakanlah tauhid. Yang dalam ayat ni tauhid ni sebenarnya melampau. Innal insana la yatgha. Itu ada dalam Quran. Sesungguhnya manusia ni melampau, sombong. Itu dikatakan tauhid lalu. Yatgha. Yatgha itu perbuatan. Manusia ni melampau, berbuat pelampauan, melawan. Tauhid ni dia asal kata dia tauriyah, orang yang kata sifat. Tapi bila pelampauan tu bersangatan, kezaliman tu bersangatan, maka dikatakan dia tauhid. Pakai tambah alif waw dan ta di ujung. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa tauhid yang dimaksud sini yang tadi itulah Ka'ab bin Ashraf tadi. Sebab dia yang pemimpin yang zalim, yang menerima rasuah dan sebagainya, yang boleh memainkan kehakiman dia. Bila terima rasuah, dia orang yang kalah tu boleh jadi menang. Ada juga pendapat yang macam tu yang dimaksud dengan dalam ayat lah. Tapi pada dasarnya, asalkan ada kalimat tauhid tu, sebenarnya segala yang bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, kesesatan, kebatilan. Jadi orang yang bawa kepada kebatilan tadi kita tahu lah. Maknanya syaitan lah. Ikut hawa nafsu lah, ikut syaitan. Jadi kita na'udzubillah, ikut nafsu, ikut syaitan. Kita mesti ikut Al-Quran. Kita ada Quran, kita ada sunnah. Jangan lain daripada itu. Kita ada ulama-ulama yang ikut surah, ikut sunnah, ikut Quran. Kita ikut juga tu. Jangan ikut nafsu. Kadang-kadang ada orang ni selalu ikut macam tu lah, ikut nafsu. Tauhid lah tu. Quran ada, hadis ada. Quran larang, hadis larang, tapi itulah yang dia buat. Istilah kita apa? Tradisi
kebiasaan. Kita kata ini sunnahnya macam ni, tapi kerana dah kebiasaan, atau kerana ada orang yang membawa macam tu, sehingga melampau-lampau. Umpamanya lah, kalau di satu tempat, bukan di sini kan, memuja kuburan, bersobat, berjambut, sobat dia lagi bosan. Tapi kau ajar dia memuja kuburan seorang yang dihormati, sehingga dibinalah kuburan tu macam, ya Allah, berlampu kelap-kelip, ramai-ramai sana sapu lah kubur tu, minta lah itu. Ini kan budaya macam ni di sini tak ada lah, tapi luar-luar sana ada. Saya tak sebut lah mana tempat tu, tapi kalau kita tengok di YouTube asal benda-benda ni macam kubur dihias dengan hiasan yang megah-megah, tambah lagi dengan gondang, tambah lagi dengan sapu kubur tu, minta hajat dan sebagainya. Jadi kita na'udzubillah daripada ikut hawa nafsu. Itu termasuk tauhid lah tu, bukan Quran dan Sunnah. Itu tauhid lah. Ada kebiasaan kadang-kadang yang tidak kena dengan apa, perangai-perangai Allah, perangai yang dia perintah Allah dan Rasul. Atau berhukum, ya, itu pun satu hal juga. Kita berhukum, kita tak nak ikut Quran, malahan kita caci apa yang dikatakan Quran, kita caci apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Dia nak model, dia nak ikut barat. Kan ada, sini pun ada, ya, kata macam-macam, ya, yang saya masih ingat lagi, segar kepala saya ni. Dia kata apa namanya, kurban ni kan, kurban ni adalah perbuatan ganas. Maka ada firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman 21, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Itu satu hal. Bila dikatakan kepada mereka ittabi'u, ikutlah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata, bahkan kami ikut pada apa yang kami dapati, apa yang diamalkan oleh ayah-ayah kan, atuk-atuk kan, tradisi kan. Jadi kita bila ikut agama, kadang-kadang tradisi mesti kita tinggalkan, yang berlawanan lah. Yang adat istiadat ni tak apa, boleh kita amalkan selama dia tak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau bertentangan tradisi kita, ini yang kadang payah kita nak tinggalkan. Lagi buat apa ni? Buat kebiasaan bila ada orang meninggal, kita situlah makan kan, kedui, kedaruh. Payah nak tinggalkan itu. Rasulullah kata, buatlah makanan kepada ahli Ja'far. Dia meninggal, buat makanan, kamu buat makan, orang ramai buat makan. Bukan yang orang yang meninggal yang buat makan. Ada macam-macam lah tradisi kita ni, yang bila kita sebutkan ni, ini macam ini Wahabi ni, yang mula untuk orang Wahabi pula. Padahal mazhab Syafi'i tu. Jadi kira apa, di tempat adalah satu tempat bila dikatakan kalau tanam durian 7 tahun baru makan, tanam padi pun tuang-tuangnya 6 bulan. Apa yang ditanam terus kita makan. Jawab lumayan, tanam aja, balik dari kubur tu dah sedia makan. Itu istilah orang tua tu. Tanam aja mayat, tanam aja manusia, lepas tu boleh makan.